Assalamualaikum, nama saya Abdul Hati Daniel bin Abdul Ghaffar. Nombor matrik saya F1103. Nama Muhammad Irfan Syauqi bin Mat Kamal. Nombor matrik 24 DKM 19F1012, kelas DKM 4A. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Irwan bin Zahiri daripada DKM 4A, nombor matrik 24 DKM 19F1027. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zul Iman Irfan bin Zulkifli. Nombor matrik saya ialah 24 DKM 19F1094. Nama saya Zul Iman. Saya akan menerangkan pengenalan iaitu pensel mekanikal. Pensel mekanikal ini adalah pensel dengan inti pigmen padat yang digantikan dan dipanjangkan secara mekanikal. Pensel mekanikal ini digunakan untuk memberikan garis lebar tetap tanpa pengasah dan tulisan akan menjadi lebih cepat dan kemas. Pensel ini banyak digunakan untuk lukisan seni rupa. Pensel mekanikal ini pertama kali digunakan pada abad ke-18 dengan reka bentuk dipatenkan pada abad ke-19 dan ke abad 20. Seterusnya, segmen pasaran. Pensel ini dibuat untuk mempermudah mendapatkan garis pengukuran yang tepat, mudah dicengkam, mudah untuk memadamkan kerja. Ia dapat memberikan keselesaan semasa menggunakannya. Seterusnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pensel mekanikal. Nombor 1, kap pemadam. 2, klip. 3, lengan. 4, getah. 5, lengan cincin, kon dan plumbum. 6, pemadam. 7, poros. 8, spring. 9, lingkaran dispenser dan dispenser. Pensel mekanikal Boleh rujuk juga pada gambar di sebelah kanan. besar sehingga menyiapkan narasi tidak selesa ketika hendak menulis. Contohnya, body pensel mekanikal ni perlu diubah dari segi bentuk badannya. Contoh, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil supaya dia dapat digenggam dengan selesanya dan ngam-ngam dengan genggaman kita. So dia selesa untuk buat menulis dalam masa yang jangka yang lama. Okey, yang kedua ialah lebar garis konsisten. Contohnya, apabila pensel jenis kayu yang baru diasah, ia menulis garisan yang jadi sangat nipis. Okey, sebaik saja menulis sedikit, garis menjadi lebih tebal. Contohnya macam ni. Pensel kayu tu bila diasah awal-awal, bila kita dah menulis, dia akan jadi sangat nipis sebab baru diasah, mucung dia jadi sangat tajam. Dan apabila baru sikit saja menulis, dia punya garisan tu akan menjadi tebal sebab dia punya mucung tu dah menjadi tumpul dan garis dia membuatkan garis tu menjadi tebal. Okey, sebab tu pensel mekanikal ni adalah alat yang lebih dapat diramalkan supaya pensel mekanikal ni garisnya tetap sama bila kita menulis. Lama atau sekejap je dia punya garisan tetap sama. Okey, selain itu, dari segi getah mesti menggunakan bahan yang selamat agar tidak mencederakan kulit ketika menulis. Selepas itu, pemilihan getah sangat penting agar getah tidak terlalu tebal atau tidak terlalu nipis supaya ketika menulis ia dapat menghasilkan tulisan yang cantik dan kemas. Sekarang adalah penambahbaikan produk daripada segi environment dan sustainable. Okey, daripada bentuk pensel yang lebih tebal, dia kurang menarik untuk digenggam daripada pensel yang lebih nipis. Dan sebilangan pensel yang dibuat dengan bahan khas untuk digunakan dengan lebih selesa di tangan pengguna. Sekiranya pengguna mengalami radang sendi atau sakit sendinya lain, cari pensel yang lebih tebal yang membolehkan cekaman lebih longgar. Ukuran tangan pengguna juga akan mempengaruhi ukuran alat tulis yang paling sesuai bagi pengguna.
Jadi kalau kita perasan, ada setengah pensel ni yang kita tengok dia besar, ada yang dia kecil. Jadi yang besar ni dia sesuai untuk pengguna yang ada masalah sakit dekat sendi ataupun dekat pergelangan tangan ke, jari ke. So dia sangat sesuai untuk pengguna yang ada sakit itu. Untuk pensel yang kecil ni mungkin untuk kanak-kanak yang berusia 6 tahun ke bawah. So kita boleh bagi daripada bentuk pensel ni adalah mengikut kesesuaian dan pemilihan setiap pengguna yang selesa. Okay, untuk berat pensel pula, pensel yang lebih ringan lebih mudah dipegang daripada yang lebih berat. Tetapi berat pensel mempengaruhi tangan pengguna dari masa ke masa. Kepentingan tentang berat pensel juga amatlah penting kerana ia mempengaruhi berat pensel pada genggaman seseorang, menjadikan genggaman lebih mudah untuk menggunakan semasa menulis. Okey, kalau kita perasannya ni, ada pensel yang ringan, ada juga pensel yang berat. Dan ada juga pensel yang diorang tambahkan pemadam kat atas untuk berat. Berat ni juga boleh mempengaruhi tangan pengguna sebab dia untuk keseimbangan. Kadang kalau terlampau berat pun boleh buat kita lenguh sebab jari kita sedang picit pensel tu. Jadi kita menggunakan tenaga yang lebih, sebab tu kita boleh lenguh jari ataupun boleh sakit juga pada bahagian jari ataupun tangan. So berat pensel ni pun mempengaruhi. Ada yang letak pemadam dekat belakang tu, itu adalah untuk keseimbangan. Jadi pengguna pun harus bijak untuk memilih berat pensel yang selesa, yang ergonomik untuk dia. Kesimpulan yang kita dapat daripada projek ni adalah pemilihan pensel yang betul akan menjadikan pengalaman menulis pengguna lebih mudah dan selesa. Pengguna dapat mencegah dari sakit sendi atau urat berpunca dari kesalahan memilih pensel yang tidak menepati keselesaan. Pensel yang selesa adalah amat penting bagi seseorang pengguna ni untuk kesihatan dan masa depan dia. Jadi pemilihan pensel ni sangat penting sebab contoh jika seseorang pengguna ni dia kena sakit sendi, jadi dia boleh efek kita pada masa akan datang ataupun bila kita dah tua nanti. So penggunaan pensel yang selesa ni amat penting bagi setiap pengguna. Cuma bahan-bahan yang digunakan untuk pensel mekanikal ni, ia menggunakan bahan-bahan yang sangat berkualiti. So apabila kita menggunakan bahan-bahan yang sangat berkualiti, ia dapat mengelakkan daripada tercedera pada tangan, elakkan daripada rosak. So bahan-bahan yang digunakan ni dapat digunakan dengan lasaknya lah. Sebab pensel mekanikal ni kita buat untuk tahan lasak. So bila digunakan pensel mekanikal ni, tiada apa-apa cacat celah lah. So ia selamat digunakan dan bahan-bahan pun yang buat untuk rekaan produk ni sangatlah berkualiti. Di sini kita dapat melihat reka bentuk pengukuran pensel mekanikal. Kepanjangan pensel mekanikal ini adalah 195mm. Dan panjang badan pensel mekanikal ini daripada belakang hingga ke penutup hadapan ialah 150mm sekali dengan pemegang getah iaitu 30mm. Penutup hadapan pula ialah sepanjang 20mm dan kalau kita lihat di belakang, penekan di belakang ialah 20mm dan klip di belakang ialah 60mm.